So baru-baru ini, seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenaan dengan pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi ataupun nama singkatannya Pemulih. So antara benda yang disampaikan oleh beliau ialah iCitra. Okay, iCitra iaitu pengeluaran duit daripada EPF kita. Okay, KWSP kita, dia keluar daripada akaun 2 dulu, dan kalau tak cukup dia akan ambil daripada akaun 1. Okay, sebanyak berapa? Sebanyak RM5,000, dan anda tak akan dapat lump sum, tetapi anda akan dapat secara berkala setiap bulan RM1,000 maksimum. Okay, so RM1,000, RM1,000, RM1,000. So selama 5 bulan. Right? Patut tak kita sebagai rakyat Malaysia mengambil duit iCitra ini yang diberikan oleh kerajaan kita? Tips yang pertama ataupun soalan pertama yang anda kena tanya diri anda ialah, adakah anda sudah cukup cash flow? Cash flow ni adalah aliran tunai keluar masuk. So, cash flow di sini macam mana kita nak kira? Senang saja. Kita tengok pendapatan kita tolak dengan perbelanjaan kita. So, kalau pendapatan kita let's say RM5,000 tolak dengan perbelanjaan kita, let's say setiap bulan kita belanja RM4,000, maka kita ada positif cash flow RM1,000. Betul? Tetapi kalau pendapatan anda lebih rendah daripada perbelanjaan bulanan anda, maka cash flow anda akan jadi negatif. So bila dia jadi negatif, bermaksud anda kena korek tabung simpanan anda ataupun tabung kecemasan lah bagi mereka yang ada. Okay? So let's say during this pandemic, kan, anda kehilangan pekerjaan ataupun bisnes anda kena tutup, maka anda tidak ada sumber pendapatan. Bila anda tidak ada sumber pendapatan, anda masih lagi perlu keluarkan duit untuk belanja setiap bulan, macam mana? Betul? So ketika itu anda perlukan bantuan. Alright, so in that case, kalau cash flow anda negatif, saya sarankan anda untuk keluarkan duit iCitra KWSP. At least keluarkan supaya anda boleh bertahan ketika berlakunya krisis ketika ini. Moving on to the second tip ataupun second question. Soalan kedua anda kena tanya diri anda, berapa cash yang anda ada? So tadi cash flow, aliran duit keluar masuk. Sekarang ini cash, duit, wang yang anda ada, simpanan yang anda ada. Anda kena tanya, cukup tak cash anda 6 bulan perbelanjaan? Ataupun dalam bahasa lainnya, cukup tak tabung kecemasan anda untuk menampung at least 6 bulan perbelanjaan? So, berbalik kepada situasi yang pertama yang saya dah kongsikan kepada anda. Gaji RM5,000. Lepas tu ada punya perbelanjaan bulanan RM4,000. So, cash flow cukup. RM5,000 tolak RM4,000, ada baki RM1,000. So, cash flow tick. Nice. Moving on to the second question, cash cukup tak cukup? Cash tak cukup ni, perbelanjaan anda RM4,000. RM4,000 darab dengan at least 6 bulan kan, saya cakap. So 6. Berapa? RM24,000. Adakah anda ada RM24,000 sebagai tabung simpanan kecemasan anda ataupun tidak? So kalau jawapan anda ya, cukup, then okay. Tetapi kalau cash anda tak cukup, maksudnya alamak, dekat dalam bank ada RM2,000 je. So kalau anda punya cash tak cukup 6 bulan perbelanjaan, again, saya sarankan anda untuk dapatkan segala bantuan yang anda boleh dapat, termasuklah dengan iCitra. Kenapa? Logiknya senang sahaja. Sebab kita tak tahu sampai bila PKP ni akan berlangsung. Yes, kerajaan umumkan setiap 2 minggu, tapi 2 minggu itu boleh berulang sampai 1 tahun ataupun 2 tahun. So kita tak tahu. Yang kedua, kita tak tahu sejauh mana syarikat kita ni mampu bayar kita gaji kita yang RM5,000 tadi. Kena pula syarikat kita terjejas akibat daripada pandemik ini, tiba-tiba dia cut income kita by half, by 50%. So what's gonna happen to you kalau anda tidak cukup tabung simpanan anda? So kalau saya nak bagi jawapan mudahnya, first, cash flow. Cukup tak cukup? Kalau tak cukup, ambil saja. Ambil saja KWSP iCitra. Kalau cukup, tanya soalan kedua. Cukup tak cash sebagai tabung simpanan 6 bulan? Kalau tak cukup, ambil duit itu bukan untuk berjoli penuhkan tabung kecemasan anda. Kalau cukup kedua-duanya, cash flow cukup, cash cukup, saya amat sarankan anda untuk tak ambil KWSP iCitra anda.
Okay, benda ni sangat penting sebab ramai juga orang yang tanya saya, doktor boleh tak saya ambil duit ini, saya nak pergi melabur kat sana sini. Okay, bagi saya tinggalkan duit anda dekat dalam KWSP. Reasonnya simple saja. Sebab statistik EPF pada tahun 2018 menunjukkan lebih daripada 90% rakyat Malaysia tak cukup wang simpanan persaraan ketika mereka bersara nanti. Ini pada tahun 2018. Please take note, this was before COVID-19. Boleh bayangkan tak? Lepas wabak COVID-19 ini, apabila adanya pengeluaran air lestari, adanya pengeluaran air sinar dan adanya pengeluaran air citra, apa yang terjadi pada statistik itu? Anda rasa naik ataupun turun? Akan lebih ramai orang di Malaysia ini yang tidak cukup wang persaraan ketika mereka bersara nanti. Kenapa saya tak nak anda keluarkan? Sebab nombor satu, EPF itu sendiri, return yang anda dapat, to me, is quite competitive. Okay? So kalau anda tengok tahun 2020, kalau kita bandingkan dengan kesemua capital guaranteed investment platform yang ada di Malaysia ini, EPF is one of the highest return yang anda dapat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, EPF ini mempunyai satu karakteristik yang tidak ada dekat dalam pelaburan-pelaburan lain, iaitu the lock-in period. Dia lockkan duit anda. So kalau anda jenis yang tidak berdisiplin, anda tidak boleh nak keluarkan duit anda daripada EPF sesuka hati. Dan benda itu sebenarnya bagus untuk anda. Sebab masa kita muda kita boleh bekerja, tetapi masa kita tua nanti kita tak tahu kita ni larat untuk bekerja ke tidak. Dan yang ketiga, yang terakhir, ni terutamanya untuk orang-orang business owner kat luar sana. Kalau anda carun duit anda dekat dalam EPF, anda boleh dapat tax relief. Okay, which is great, right? Even kalau anda bekerja, makan gaji pun sama juga. Ada tax relief ke atas duit yang anda carum ke dalam EPF. Alright, so that's all from me guys. Kalau anda ada apa-apa lagi topik kewangan yang anda nak tahu, okay, feel free to visit my YouTube channel Dr. Adam Zubir. Dalam tu ada macam-macam topik-topik lain yang saya dah kongsikan kepada anda. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan, sebarang persoalan, boleh nyatakan dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya. Stay safe guys and I'll see you soon.